أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك على الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين أتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyuruh Tuhannya pada waktu pagi dan senja dengan mengharap keredaannya, dan janganlah kedua-dua matamu berpaling daripada mereka kerana mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan daripada mengingat kami serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melampaui batas. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya daripada Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih dan menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, kami tidak akan mensia-siakan pahala orang yang melakukan amalan baik itu.
Mereka itulah yang memperoleh syurga Ad, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dalam syurga itu. Mereka diberi perhiasan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau daripada sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas pelamin-pelamin yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan. Dua orang lelaki, yang seorang yang kafir, kami beri 2 buah kebun anggur dan kami kelilingi kedua-dua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara keduanya kebun itu kami jadikan ladang. Kedua-dua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya walaupun sedikit. Dan di celah-celah kebun-kebun itu kami adilkan sungai. Dan dia memiliki kekayaan yang banyak. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat. Jika Allah kendaki, tapi rupa-rupanya sehingga keesokan harinya wahyu terlambat datang untuk menceritakan hal-hal tersebut dan Nabi tidak dapat menjawabnya. Maka turunlah ayat 23 hingga 24 di atas sebagai pelajaran kepada Nabi. Allah mengingatkan pula ketika Nabi terlupa menyebut insya-Allah, haruslah segera menyebutkannya kemudian kepada orang mukmin dan orang kafir. Dua orang Yahudi, iaitu seorang adalah mukmin dan seorang lagi adalah kafir. Sesungguhnya kemuliaan pengetahuan ilmu itu sesuai dengan kemuliaan objek yang diketahui. Maka tidak disangsikan bahawa pengetahuan yang paling mulia dan paling agung adalah pengetahuan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan alam semesta yang menciptakan langit dan bumi, yang maha benar, yang mempunyai segala sifat kesempurnaan, yang suci daripada segala kekurangan, dan yang tiada sesuatu apapun yang menyerupainya dalam kesempurnaan. Tidak disangsikan bahawa pengetahuan tentang nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya adalah ilmu yang paling tinggi nilainya jika dibandingkan dengan segala jenis pengetahuan. Maka seperti perbandingan objek yang diketahui dengan objek-objek lainnya, ilmu tentang Allah Subhanahu Wa Taala adalah asas kepada segala pengetahuan. Sebagaimana kewujudan segala sesuatu bergantung kepada kewujudannya yang maha menciptakan, maka semua jenis ilmu mengikuti ilmu tentangnya dan memerlukannya untuk mewujudkan kewujudannya. Tidak disangsikan lagi bahawa pengetahuan tentang sebab awal dan penyebab utama berakibat pada pengetahuan tentang akibat dan kesannya. Kewujudan segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala bergantung kepadanya, sebagaimana kewujudan sebuah benda yang bergantung pada pembuatnya dan objek kerana subjeknya. Maka ilmu tentang zat, sifat dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala berakibat pada pengetahuan tentang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa tidak mengenal Tuhannya, maka dia lebih tidak mengetahui segala sesuatu selain daripadanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Surah Al-Hasir 59 ayat 19. Perhatikanlah ayat ini dengan saksama, maka anda akan temukan makna yang sangat indah, iaitu sesiapa yang melupakan Tuhannya, nescaya Tuhan akan membuat mereka lupa tentang dirinya sendiri, sehingga dia tidak mengenal hakikat dirinya dan kepentingannya sendiri.
Bahkan dia lupa apa yang menjadi kebaikan dan keberuntungannya di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, dia pun menjadi rosak dan diabaikan seperti binatang. Bahkan mungkin binatang lebih mengetahui kepentingannya kerana mengikuti petunjuk yang diberikan pencipta kepadanya. Sedangkan orang tersebut keluar daripada fitrah penciptaannya sehingga dia lupa akan Tuhannya, dan Tuhan pun membuatnya lupa tentang dirinya dan tentang hal-hal yang membuatnya sempurna serta bahagia di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari dengan mengharap keredaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling daripada mereka kerana mengharapkan perhiasan dunia, dan janganlah engkau ikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan daripada mengingat kami, serta mengikuti keinginannya dan keadaannya sudah melampaui batas. Surah Al-Kahf 18 ayat 28. Dia lalai mengingat Tuhannya sehingga dia pun lupa akan hati dan keadaannya. Akhirnya dia sama sekali tidak mempedulikan kepentingan, kesempurnaan dan perkara-perkara yang membersihkan jiwa serta hatinya. Bahkan dia kehilangan hatinya, kacau bilau dan bingung tanpa mendapatkan petunjuk sama sekali. Kesimpulannya adalah bahawa pengetahuan makrifat tentang Allah Subhanahu Wa Taala adalah asal segala ilmu. Ia adalah asas kepada ilmu hamba tentang kebahagiaan, kesempurnaan dan kepentingan dunia akhirat. Tiadanya pengetahuan tentang Allah Subhanahu Wa Taala mengakibatkannya tidak mengerti tentang diri sendiri dan kepentingannya, serta apa yang membersihkan dan mendatangkan kebaikan baginya. Oleh itu, pengetahuan tentang Allah Subhanahu Wa Taala merupakan dasar kebahagiaan hamba, sedangkan ketidaktahuan tentang Allah Subhanahu Wa Taala merupakan punca penderitaan. Daripada Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu, dia berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah saya harus perangi kaum musyrikin hingga mereka menjadi orang-orang Muslim seperti kita?" Rasulullah SAW menjawab, "Hai Ali, laksanakanlah tugasmu dengan baik dan tidak tergesa-gesa hingga kamu tiba di wilayah mereka. Setelah itu serulah mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Beritahukan kepada mereka tentang kewajipan-kewajipan yang harus mereka lakukan di dalam ajaran Islam. Demi Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada seseorang hingga ia masuk Islam melalui perantaraanmu adalah lebih baik bagimu daripada kamu memperoleh nikmat yang melimpah ruah berupa unta merah." Hadis di atas mengandungi beberapa pengertian, antaranya keutamaan menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan dorongan agar memberi petunjuk kepada manusia ke arah kebaikan dan kebenaran, kerana yang demikian itu akan berbuah pahala yang besar. Daripada Ribiyah binti Iyad Al-Kilabiyah berkata, aku mendengar Ali berkata, makanlah ar-rumman delima dengan kulitnya kerana ia membersihkan perut. Khasiat rumman, buah delima. Buah delima itu bersifat panas dan lembab, bagus untuk perut dan menguatkannya kerana mempunyai daya genggaman yang lembut. Juga bermanfaat untuk dada, tenggorok dan paru-paru. Dapat digunakan untuk mengubati batuk, menambah penghasilan mani dan membangkitkan kegairahan seks. Namun demikian, buah delima tidak bagus untuk orang yang demam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang rumman,
Di dalam kedua syurga itu ada buah-buahan, kurma dan delima. Makan nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Surah Ar-Rahman 55 ayat 68 dan 69. Sadaqallahul Azim.